Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Kembara Ilmu. Jadi hari ini anda bersama dengan saya Ustaz Muaz Karami dan saya Ustaz Ikhwan Mustaqim. Hari ini Ustaz Ikhwan kita nak bincangkan satu topik. Penting ke kan bahasa Arab ni untuk agamawan? Jadi kita nak cuba bincang Ustaz ini berkaitan tajuk ini. InsyaAllah kita harap para penonton sekalian sudi bersabar dengan kita hingga ke akhir untuk melihat kan betulkah penting bahasa Arab untuk agamawan. Jadi agamawan ni kita nak merujuk kepada guru-guru yang mengajar agama dan juga pelajar kan yang mempelajari ilmu agama. Jadi Ustaz, kalau balik kepada tajuk kita ni Ustaz kan, ilmu agama, agamawan dan juga bahasa Arab. Ustaz, dia melihat macam perlu juga Ustaz. Ada yang kata perlu Ustaz untuk agamawan ni belajar bahasa Arab. Jadi kalau begitu Ustaz kan, kalaulah mereka ni perlu belajar bahasa Arab juga, apakah Ustaz keistimewaan pada bahasa Arab sehingga ramai yang mengatakan agamawan mesti belajar bahasa Arab, kena tahu bahasa Arab? Boleh kongsi sikit Ustaz kalau ada ayat Quran ke hadis yang menunjukkan istimewanya bahasa Arab ni? Boleh insya-Allah. Maka seperti mana yang Ustaz Muaz kata tadi kan, agamawan ni perlu untuk belajar bahasa Arab, dan ini menunjukkan keistimewaan bahasa Arab tu sendirilah kenapa yang menjadikan begitu perlunya agamawan untuk belajar bahasa Arab. Jadi istimewanya bahasa Arab ni adalah kerana dalam hadis pun baginda Nabi SAW sebut ahibbul araba li salasin li'anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalamu ahli jannah arabiyyun. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyya. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi dan juga ayat Al-Quran yang telah kita sebutkan tadi jelaslah menerangkan kepada kita bahawasanya ada kelebihan bahasa Arab ni ke atas bahasa-bahasa yang lain. Ada kelebihan bahasa Arab ni. Kemudian bahasa Arab ni kalau kita lihat yang Ustaz Muaz, bahasa Arab ni adalah di antara bahasa-bahasa yang tertua. Dia bukan saja bahasa Arab lah bahasa tertua, ada bahasa-bahasa yang lain. Tapi bahasa Arab ni adalah bahasa yang paling tertua sekali. Ustaz, kalau Ustaz kata bahasa Arab bahasa tertua, mungkin penonton kita akan bertanya Ustaz, apa bukti Ustaz? Kan? Sampai Ustaz boleh nak kata bahasa Arab bahasa tertua? Okey. Bahasa Arab ni kenapa kita kata bahasa tertua? Kerana kisahnya adalah ketika mana Sayyidina Adam, Nabi Adam AS, manusia yang pertama yang Allah SWT cipta, ketika mana Nabi Adam di syurga kan, ketika mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT, Nabi Adam perkataan pertama yang Nabi Adam kata ketika mana baginda bersin, apa perkataan pertama yang baginda kata? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah daripada perkataan bahasa Arab. Dan ini menunjukkanlah bahawasanya bahasa Arab ni adalah bahasa yang paling pertama, yang paling tertua. Okey Ustaz, jadi saya faham bahasa Arab ni bahasa yang sangat istimewa berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan penonton kita juga faham Ustaz apa yang Ustaz khabarkan tadi, bahawa bahasa Arab adalah bahasa yang tertua berdasarkan kisah yang berlaku dengan Nabi Adam AS tadi. Jadi Ustaz, hari ni kita melihat zaman pada hari ni, zaman moden ni kan, kita tengok macam-macam perubahan dah berlaku. TV lah ada, itulah ada sebagainya kan. Telefon dulu pun kita pakai 3 supang. Sekarang sampai kita boleh slide dah pada telefon kan. Ya betul. Jadi sama juga Ustaz, macam alat-alat yang lain hari ni, macam-macam perubahan, macam-macam perkara-perkara baru yang dah ada. Jadi Ustaz, saya nak tanya, kalau zaman-zaman ini dah ada banyak perubahan, bagaimana dengan bahasa Arab? Bahasa Arab ni, adakah bahasa Arab juga berubah? Maksudnya ada berlaku padanya peningkatan? Adakah bahasa Arab ini satu bahasa yang sebenarnya kosakatanya sedikit saja, sampai dia terpaksa menggunakan, pinjam pula kata-kata bahasa-bahasa lain untuk digunakan pada perkara-perkara baru yang ada pada hari ini? Mungkin Ustaz boleh kongsikan, adakah dia sebenarnya kata-kata kosakata yang sedikit atau memang dia kosakata yang banyak sebenarnya? Okey. Bahasa Arab ni dia walaupun zaman ni semakin lama semakin maju kan, makin lama makin munculnya teknologi yang baru, akan tetapi bila kita melihat kepada bahasa Arab, walaupun munculnya perkara-perkara yang baru ni, benda-benda yang baru ni, tetap kita akan jumpa tetap kita akan jumpa perkataan yang kita boleh untuk gunakan ke atas benda tersebut.
tak sama macam bahasa-bahasa yang lain. Tak sama macam bahasa Melayu contohnya. Kalau bahasa Melayu contohnya, kadang-kadang sebahagian benda kita terpaksa meminjam daripada bahasa yang lain untuk kita itlakkan, kita gunakan ke atas benda tersebut. Tapi bahasa Arab, tak kira lah apa juga benda-benda yang baru, teknologi yang muncul akan datang selepas ni, tetap kita akan jumpa perkataan yang sesuai untuk kita gunakan ke atas barang tersebut, ke atas benda tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan bahasa Arab ni kosa katanya sangat banyak. Ustaz nak cuba sampaikan Ustaz di sini, maksudnya Ustaz nak kata bahasa Arab ni dia tak perlu pinjam daripada bahasa-bahasa yang lain. Ya betul, tak perlu pinjam untuk kita nak guna pada perkara-perkara yang baru. Ya betul. Contohnya apa Ustaz Mas? Contohnya seperti TV. TV ni zaman dulu mana ada TV? Betul tak? Zaman Nabi dulu mana ada TV? Okey. Kemudian setelah itu baru ada TV, betul. Okay. Sedangkan bahasa Arab tadi kita dah sebut tadi ni, bahasa Arab ni adalah bahasa yang lama. Jadi macam mana sesuainya bahasa Arab ni nak digunakan ke atas benda yang baru dibuat, kan? Benda yang baru diadakan. Maka contoh macam TV ni kan, ulama-ulama pakar bahasa ni mereka memikirkan apakah perkataan yang sesuai untuk kita gunakan dalam bahasa Arab ni untuk TV ni. Jadi mereka melihat, maka mereka mengatakan bahawasanya TV dalam bahasa Arab adalah mirnat. Mirnatun. Mirnatun. Okey Ustaz, mirnat ni diambil daripada perkataan apa sebenarnya? Okey. Mirnat ni, kita kena tengoklah sebab apa ulama bahasa Arab ni mereka menggunakan perkataan mirnatun ke atas TV ni. Okay. Kita melihat kepada asal daripada mana dia ambil perkataan mirnat. Okey, mirnat ni diambil dari perkataan rona yarnu. Rona fa'il madhi, yarnu fa'il mudhari'. Dan rona yarnu ni kalau kita buka kamus bahasa Arab ke Arab, kita tengok apa maksud rona. Rona ni maknanya apa? Maknanya kita akan, bila kita pandang kepada sesuatu kan, bila kita pandang kepada sesuatu kita akan lama pandang kepada benda tu. Dia tak sama macam maksud ro'a. Ro'a maksudnya sekadar melihat. Kalau jadi umumlah ro'a melihat sekejap ke lama. Sekejap. Kalau rona ni dia fokus, tengok tu macam fokus sampai tak bergerak kan. So bila ulama bahasa Arab ni mereka melihat TV ni, sifat TV ni, kalau manusia melihat TV ni akan diam kan, sampai kadang-kadang sebagai orang tu bila dia tengah makan sampai tengok TV, makanan dah kena ambil pun dia tak sedar. Dia tak sedar makanan dah ambil. Sebab TV tu menjadikan dia tu lama pandang tu kan. So disebabkan itulah mereka menamakan TV ni sebagai mirnat. Jadi nampak tak situ begitu banyaknya kosakata. Bila Ustaz kata bahasa Arab ni kan, kosakatanya terlalu luas kan. Dan saya juga terbaca satu petikan Ustaz dari dalam kitab Aridatul Ahwazi. Kitab ini adalah kitab karangan Ibnul Arabi. Okey. So kitab ini dia merupakan satu kitab syarahan bagi Sunan At-Tirmizi. Maka dalam kitab tersebut Ibnul Arabi mengatakan bahawa perkataan istawa ini kan, para penonton, istawa ini mengandungi 15 makna dalam bahasa Arab. 15 makna. So ini menunjukkan bahasa Arab ni satu perkataan itu pun mengandungi makna yang sangat-sangat luas. Betul. Sangat-sangat banyak. Jadi bila saya baca lagi saya mendapati Ustaz, para ulama kita mengatakan bahawa pada firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, istawa di sini dia dengan antara makna yang boleh kita gunakan, sebab tak boleh guna semua Ustaz. Betul. Ada makna yang tak layak dinisbahkan kepada Allah. Jadi antara makna yang ulama kita kata boleh kita gunakan, antara makna istawa bagi Allah Ta'ala adalah kita boleh kata istawa di situ dengan makna qahara, menguasai. Ataupun yang kedua, mereka kata boleh kita guna dengan maksud hafizah, menjaga. Maksudnya Allah menjaga arasy. Ataupun boleh kita guna dengan makna yang ketiga, contohnya abqa. Allah Ta'ala itu mengekalkan arasy. Okay, ini antara yang saya jumpa lah. Teringat balik bila Ustaz sebut pasal isu ni kan, berkait dengan apa yang telah saya pernah baca sebelum ni lah. Dia bukan saja cerita pasal perkataan bahasa Arab itu membawa, kadang-kadang satu perkataan membawa makna yang banyak. Kadang-kadang bahasa Arab ni punya uniknya, bahasa Arab ni berubah baris berubah makna. Berubah baris berubah makna. Contohlah, saya bagi contoh lah yang Mas. Contoh perkataan, perkataan yang ada huruf sin, ba, ain. Sin, ba, ain. Para penonton tiga huruf. Tiga huruf ni salah baris, salah makna. Makna beza terus. Apa baris yang boleh kita letakkan antaranya? Yang pertama kita boleh kata sub'un.
Sub'un. Ha. Okey. Kalau sub'un maknanya 1/7. 1/7. Okey. Okey. Kalau sab'un maknanya pula 7. Okey. Tapi kalau sab'un maknanya dengan kita dhammahkan pada ba. Sab'un. Sab'un maknanya boleh membawa kepada makna haiwan liar. Jadi nampak tak? Apa penonton nampak? Berbeza baris boleh membawa kepada berbezanya makna. Ini yang unik lah bahasa Arab, dan sebab itulah ini menunjukkanlah bahawasanya begitu banyaknya kosakata yang ada di dalam bahasa Arab ni. Baik. So para penonton nampak sekarang ni, saya harap kita dapat faham bersama-sama apa yang cuba kita bincangkan di sini, dan kita jelaskan bahawa di sini bahawa bahasa Arab ni memiliki kosakata yang sangat-sangat banyak, dan juga dalam bahasa Arab ni kalau ada orang tertukar baris sedikit saja Ustaz betul. Sedikit saya tukar pun dah boleh membawa kepada makna yang lain. Jadi Ustaz, kita nak sambung lagi perbahasan Ustaz. Kalau kita balik kepada tajuk kita Ustaz, tajuk kita ini penting ke bahasa Arab untuk agamawan kan? Jadi saya nak cuba tanya pada Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan kepada kita Ustaz, ada tak kaitan sebenarnya antara bahasa Arab dengan agamawan? Ada tak kaitan antara dua ni? Okey. Bahasa Arab ni bukan saja berkait dengan agamawan, yang mana menunjukkan agamawan tu perlulah dan mestilah dia kena belajar bahasa Arab. Bahkan ia berkait juga dengan ibadah. Ia berkait juga dengan ibadah. Sebab kalau kita tengok Ustaz Muaz, kalau kita baca kan kitab-kitab fiqh ke, kitab tajwid, kitab kitab tauhid dan sebagainya daripada buku-buku agama yang lain, kita melihat karangan-karangan ulama ni, kenapa ulama kita ni kalau dia nak mensyarahkan tentang satu bab, misal kata kalau dalam bab tajwid, dalam bab tajwid contoh tentang idgham. Okey. Kenapa dia cerita dulu apa maksud idgham daripada sudut bahasa, kemudian baru dia ceritakan daripada sudut istilah ulama tajwid. Okey, kenapa? Saya perasan kadang kalau kita baca kitab-kitab macam ni kan Ustaz, memang dia datangkan dulu takrifan dari sudut bahasa. Betul. Lepas tu baru datang takrifan dari sudut istilah ikut ilmu tersebut lah. Dia bukan saja-saja nak isi tempat kosong. Bukan. Ini sebab dia Dia nak cerita kita bahawasanya ada kaitan di antara makna perkataan itu daripada sudut bahasa Arab dan daripada sudut istilah ulama bagi setiap fan ilmu itu, yang mana itu boleh itu boleh memberi kesan kepada kita bagaimanakah cara kita mengaplikasikan perkara tersebut. Contoh dalam idgham kan. Idgham ni kalau kita tengok dalam bila belajar tajwid, idgham maksudnya adkhala, maksudnya memasukkan. Dan bila kita tengok pula kepada istilah idgham, istilah idgham yang disebutkan oleh ulama tajwid, maksudnya apa? Memasukkan huruf yang baris sukun kepada huruf yang memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang baris. So, jadi ada memasukkan itu. Ya, betul, ada memasukkan itu. Jadi itu daripada sudut cerita tentang tajwid lah. Kalau cerita tentang solat pula, apa maksud solat? Ada kaitan. Kalau kita tengok tentang solat daripada sudut bahasa, kalau kita belajar fiqh, solat daripada sudut bahasa Arab maknanya apa? Doa kan, doa. Kemudian daripada sudut istilah pula adalah aqwal, kata-kata, dan juga af'al, dan perbuatan-perbuatan. Yang mana perbuatan-perbuatan yang kita buat di dalam solat ni ada juga yang kita buat di dalamnya doa. Gini nampak. Jadi ada kaitan di antara kaitan di antara ibadah itu yang kita melakukannya dan juga bahasa Arab itu sendiri. Tak boleh lari lah. Memang ada kaitan, memang kita nampak sangat ada kaitan. Baik Ustaz, jadi bila Ustaz katakan bahasa Arab ni memang dia ada kaitan yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat rapat dengan agama lah, sama ada ilmu agama lah maksudnya kan. Jadi kalau begini Ustaz, apakah kepentingan lah Ustaz bila kita dah nampak ada kaitan, ada kaitan, apa pentingnya Ustaz untuk agamawan belajar bahasa Arab, tahu bahasa Arab? Ustaz. Pentingnya sebab apa? Sebab pentingnya agamawan ni untuk dia belajar bahasa Arab kerana bahasa Arab ni seperti mana kita tahu, bahasa Arab ni adalah merupakan sumber bagi ilmu-ilmu agama. Sebab itulah dikatakan al-lughatul arabiyyah miftahun li fahmil ulum syar'iyyah. Jadi kalau orang betul-betul nak kuasai ilmu agama tu kan, dia mesti kena tahu bahasa Arab jugalah sebenarnya. Membantu. Sangat-sangat membantu. Ya, sangat-sangat membantu. Dia tak boleh hanya mencukupi dengan apa yang telah diterjemahkan. Bahkan dia kena usaha juga untuk tahu
apa untuk belajar bahasa Arab supaya dia boleh tahu sumber ilmu tu datang daripada mana. Datang daripada mana. Dan bila kita melihat sejarah, kalau kita melihat sejarah, kita melihat ulama-ulama kita dulu kan, ulama-ulama kita ni pun mereka sangat bertungkus lumus dalam dalam mengajarkan kepada masyarakat juga tentang bahasa Arab, dalam menjaga bahasa Arab supaya bahasa Arab ni tidak tak pupus dan diwarisi. Tak pupus, ya betul. Tak pupus dan tidak diwarisi. Kalau kita melihat kepada kisah Abul Aswad Du'ali, yang mana beliau ni adalah merupakan pengasas dalam ilmu nahwu. Yang mana pada ketika itu Ustaz Mas, daripada ketika itu berlakunya orang kata bahasa Arab pada ketika itu sudah berlakunya berlakunya kelemahan dalam bahasa Arab tersebut disebabkan pada ketika itu zaman Sayyidina Ali pada ketika itu kan, pada ketika itu pun orang Islam dah makin ramai. Betul. Saya pun ada baca sejarah kan. Zaman tu dah ramai orang-orang yang ajam, orang-orang bukan Arab ni kan, para penonton yang dah masuk Islam. Jadi bila dah macam itu, bila dah ramai kan, maka berlakulah percampuran di antara orang ajam dan juga orang-orang Arab. Maka terkesanlah mereka maka terkesanlah orang Arab terkesan dengan bahasa asing ni, sehingga kan itu telah melemahkan bahasa Arab. Dan daripada situlah Abul Aswad Du'ali apabila melihat berlakunya perkara seperti ini pada masyarakat pada zaman itu, dan dengan atas dorongan Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau pun mengasaskan ilmu nahwu. Mengasaskan ilmu nahwu. Yang bila Ustaz kata macam ni, yang Abu Aswad Du'ali dia mengarang ilmu nahwu dengan saranan daripada Imam Sayyidina Ali. Okey. Dan kalau Ustaz pernah terbaca lah Ustaz, saya pun teringat bahawa benda ni, kisah ni Ustaz, sebenarnya Abu Aswad dia ambil langkah tersebut sebenarnya antaranya berlaku pada anak dia sendiri, Ustaz. Betul, bukan orang luar, anak dia kan, anak perempuan dia kalau tak silap. Ya betul. Yang dia mengatakan anak perempuan dia bila melihat langit kan, dia nak cakap betapa cantiknya langit kan. Betul. Tapi dia mengatakan ma ajmalus sama. Dia sepatutnya yang betulnya adalah dia mengatakan ma ajmalas sama. Sebab ada beza. Betul. Ada beza kan. Kalau dia tanya ma ajmalus sama, dia tidak menterjemahkan makna takjub. Sedangkan sebenarnya anak perempuan dia tu nak takjub, dia nak rasa takjub. Takjub lah, dia rasa kita kata terpesona kan, melihat langit-langit tu. Jadi kalau dia mengatakan ma ajmalus sama, maka ini tak menunjukkan bahawa dia ni terpesona. Dia tidak memberi maksud itu. Okey, jadi maksud itu. Bila dengan fathah baru memberi maksud itu. Maka bila Abu Aswad Ali melihat perkara seperti ini, dan beliau sendiri telah mengkhabarkan apa yang telah berlaku pada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali menyuruh kepada beliau untuk mengasaskan ilmu nahwu, dan kata beliau unhu hadzan nahwu. Jalanlah ke atas, bergeraklah ke atas jalan ini, dan di situlah dinamakan sebagai ilmu tu ilmu nahwu. Jadi baik para penonton, mungkin ada yang tak pernah dengar lagi ilmu nahwu sebagai contoh kan. Jadi kita nak jelaskan sikitlah ilmu nahwu kan. Ilmu nahwu ni secara ringkas mudah-mudahan faham lah kan. Kita kata kita berbincangkan ilmu nahwu ni baris yang terakhir lah Ustaz, mudah-mudahan baris terakhir dalam setiap perkataan. Sebab tu pada contoh yang kita bacakan tadi, yang kita berikan tentang kisah Abul Aswad Du'ali, yang anak dia mengatakan ma ajmalus sama, sepatutnya pada lam tu ajmala dia kena sebut. Jadi ini contoh ilmu nahwu ni kita memang bincangkan berkaitan dengan huruf yang terakhir daripada setiap perkataan tu secara ringkas lah, mudah-mudah faham. Ya, betul. Dan Ustaz, bila Ustaz sebut ilmu nahwu ni, saya teringat ada ulama kita yang mengatakan dalam bait syair dia kata an-nahwu was-sarfu kilahuma syurit liqari'il hadis khasyatal ghalat. Betul. Maknanya dia nak katakan bahawa ilmu nahwu ni kedua-duanya merupakan syarat. Syarat bagi para pembaca ilmu hadis, para pembaca hadis. So mereka bila baca hadis, mereka tak tersalah cakap, tak tersalah baca baris. Bayangkan tuan-tuan, ialah Nabi kita Muhammad mengucapkan hadis-hadis ini. Jadi kalaulah orang salah baca salah baca baris, maka salah faham makna. Kerana itu kita nak menjaga daripada kesilapan yang berlaku kan. Salah faham makna kena mula dulu dengan baca yang betul. So, kan? Bila salah faham makna, apa akan berlaku? Maknanya kita seolah-olah kita dah sandarkan kepada Nabi kalam yang Nabi tak kata. Ini sangat bahaya.
Betul, faham. Ini sangat bahaya. Betul. Jadi saya harap para penonton sekalian, para hadirin, maka kalau kita nak membaca hadis, kena pastikan dulu Ustaz Betul. Kena pastikan dulu baris yang kita nak baca, baris bagi perkataan-perkataan dalam hadis tersebut. Jangan kita main baca ikut jangan baca ikut dan. Kerana kalau tidak, Ustaz kata dah tadi, takut-takut seorang nanti bila baca salah, dia akan menisbahkan kata-kata kepada Nabi yang mana Nabi tak kata pun sebenarnya Ustaz Betul. Dan bawa mana yang lain lah. Dan ini menunjukkan apa? Baik yang Ustaz Muaz sebutkan tadi, menunjukkan bahawasanya bila disebut tentang nahu dan saraf ni adalah di antara ilmu-ilmu kaedah dalam bahasa Arab. Tapi secara tak langsung ia merupakan galakan lah kepada kita sebelum kita nak baca hadis ke ataupun nak belajar daripada ilmu-ilmu yang lain pun, kita kena belajar juga bahasa Arab supaya kita boleh mengambil ilmu-ilmu tersebut daripada sumbernya. Macam tu. Okey, terima kasih Ustaz. Saya nampak banyak dah yang kita dapat kongsikan dalam podcast pada kali ini, untuk episod kali ini. Jadi saya harap para penonton, para hadirin sekalian, bila dah dapat dengar berkaitan dengan bagaimanakah banyaknya kosakata dalam bahasa Arab antara bahasa yang tertua, kan, kita kata bahasa Arab sangat-sangat penting untuk dipelajari oleh para agamawan. So kalau saya harap ada guru-guru agama yang mendengar bersama kita hari ini, kalau ada para pelajar ilmu agama kan mendengar bersama kita hari ini, kita harap sangat-sangat untuk teruskan belajar bahasa Arab. Okay. Teruskan belajar bahasa Arab dan juga mengajarkan masyarakat bahasa Arab supaya juga, kan? Betul, pupuk anak-anak kita kan, pupuk anak-anak yang masih kecil. Kalau tak ini bahasa dah pupuk untuk belajar Inggeris saja. Betul. Jadi kita tak kata tinggalkan, cuma jangan lupa bahasa Arab. Kerana dengan cara inilah kan seorang dapat memahami ilmu agama dengan lebih baik, dengan lebih mendalam secara tepat, insya-Allah taala. Jadi saya harap kita bertemu lagi insya-Allah pada masa akan datang. Terima kasih kepada para penonton yang sudi bersama dengan kita hingga ke akhir. Jadi moga-moga ada manfaat yang besar daripada apa yang kita bincangkan, yang kita bahaskan pada kali ini. Sehingga bertemu lagi bersama dengan saya. Terima kasih sudi bersama dengan saya hari ini, Ustaz Muaz dan Ustaz Ikhwan. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.